Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, akhirnya setelah PAS membuat kenyataan yang cukup hebat, mengumumkan calon PM, mengumumkan calon Ketua Menteri, akhirnya satu lagi kenyataan yang dibuat oleh PAS yang bagi saya pasti menggemparkan bukan sahaja rakyat Sabah Sarawak tetapi seluruh Malaysia. Menggemparkan parti lawan, jentera parti lawan, penyokong-penyokong parti lawan. PAS membuat kenyataan baru-baru ini, yakin menang 80 kerusi. Ulama. Naib Presiden PAS membuat kenyataan, Datuk Dr. Muhammad Amar Abdullah melahirkan keyakinan parti itu mampu menang 80 kerusi parlimen pada PRU ke-16. Oke, baik. Sebelum saya teruskan, apa pandangan dan apa komen Anda setelah PAS membuat kenyataan yakin menang 80 kerusi parlimen? Kenapa tak yakin menang 120? Sekaligus boleh bentuk kerajaan. Oke. 80 kerusi katanya. Jadi saya terpikir saudara-saudara, kalau PAS menang 80 kerusi dan PH maintain menang 80 kerusi, adakah PAS dan PH akan menjadi satu gabungan kerajaan yang lebih kukuh? Mungkin juga lah, perkara ini mungkin tidak mustahil untuk berlaku lah. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda terapi imun transfer factor. Seperti yang ada dalam iklan nih, itu adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, yang ada penyakit berulang, penyakit tak pandai sembuh-sembuh, kolesterol, kencing manis, darah tinggi, gout, gastrik, dan apa saja jenis penyakit yang berulang dan tak pandai sembuh-sembuh, sakit bahu, sakit badan, sakit sendi, sakit urat yang sudah lama Anda alami. Mungkin ini adalah jawaban kepada masalah kesehatan Anda. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda. Terapi imun adalah untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Oke, kita teruskan isu kita yang paling panas. 80 kerusi katanya ringkas ketika ditanya pemberita berkenaan sasaran kemenangan kerusi parlimen oleh PAS pada PRU 16. Sebelum ini, Muhammad Amar turut menjangkakan PAS mampu menang 40 kerusi parlimen pada PRU 15, yang mana parti itu kemudiannya berjaya menawan 43 kerusi, sekaligus menjadi parti dengan jumlah kerusi parlimen terbesar di Malaysia. Nah, saudara-saudara, setelah Muhammad Amar membuat kenyataan yakin PAS menang 80 kerusi parlimen, adakah sekali lagi ramalan pada PRU 15 menang 40 kerusi dan pada akhirnya menang 43 kerusi, dan PRU 16 pula ramalan 80 kerusi? Adakah PAS sekali lagi akan mencipta ramalan yang betul? Adakah PAS akan menang 80 kerusi? Jadi saya terfikir, kalau PAS menang 80 kerusi, mungkin kerajaan yang ada sekiranya bergabung bersama PH, kalau PH maintain 83 kerusi, adakah PH dan PAS boleh membentuk satu kerajaan yang kukuh? Jadi confirm Perdana Menteri mungkin Anwar Ibrahim sekali lagi, dan timbalan Perdana Menteri mungkin Hadi Awang, sebab Hadi dah kata beliau tidak layak untuk jadi Perdana Menteri. Dan mungkin ada pemimpin lain daripada PAS. Jadi macam mana dengan Bersatu? Macam mana dengan UMNO? Jadi teman-teman dan puan, dengan kenyataan PAS ini apa pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fairs Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara, setelah PAS mengumumkan terdapat banyak pemimpin mereka sehingga 3-4 lori macam Anwar Ibrahim, pemimpin macam Anwar, mereka ada 3 hingga 4 lori, dan mereka juga telah menyatakan calon Perdana Menteri mereka. Rasanya ada. Dan
Hadi Awang sebagai presiden membuat pengakuan tidak layak untuk jadi Perdana Menteri. Dan yang terbaru, sebelum ini saya sudah pernah buat ulasan tentang ini. Macam mana kalau PAS masuk di Sabah, bertanding di Sabah. Sebelum-sebelum ini saya ada buat kenyataan tentang ini, ada buat ulasan tentang ini. Yang terbaru saudara-saudara, PAS dalam satu kenyataan yang paling hebat saya pernah dengar. Satu berkongsian daripada FB page Malaysia Kini BM, Muktamar PAS, menurut pemuda PAS Selangor, adun lantikan di Sabah, Ali Akbar sesuai untuk jawatan tersebut. Lepas Perdana Menteri, pemuda PAS namakan calon Ketua Menteri Sabah. Oke. Jadi apa yang saya nak komen di sini? Pertama, mereka sudah ada calon Perdana Menteri. Kalau PAS sudah ada calon Perdana Menteri, maknanya adakah mereka tidak mahu Muhyiddin ataupun Hamzah jadi Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional? Itu yang pertama lah. Dan yang kedua, setelah PAS ada calon Ketua Menteri Sabah, apa yang berlaku kepada Sabah? Orang Sabah coba komen. Tapi saya bukan nak menghasut, tapi saya cuma nak minta pendapat dan pandangan Anda. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi kepada Anda tentang terapi imun. Iklan yang saya kongsikan dalam video ini, dalam paparan ini. Terapi imun ataupun transfer factor adalah produk untuk mendidik, menyeimbangkan dan meningkatkan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah penyakit berulang, penyakit tak pandai sembuh-sembuh, kolesterol darah tinggi, diabetes, gout, gastrik, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, terapi imun adalah jawaban kepada kesehatan, jawaban untuk ikhtiar sehat. Ingin tips sembuh, tips terapi imun, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik, kita teruskan dalam ulasan kita yang panas hari ini. Saudara-saudara, setelah saya mendapatkan berita ini, saya melihatlah di dalam ruangan komen. Rupanya PAS dihalau. Bukan dihalau macam mana, tapi di dalam ruangan komen ini, bagi saya ini satu bentuk penolakan terhadap PAS lah. Ada yang kata di sini, di Selangor pun orang tolak PAS, apalagi di Sabah. Jadi jangan menyibuk. Panjang sungguh mimpi parti PAS. Best juga ada terhibur juga sambil scroll sosial media. Sabah for Sabahan, undilah calon lokal parti tempatan Sabah pada PRN Sabah ke-17. Ayo pengundi Sabah, kita pastikan selepas PRN Sabah ke-17, kerajaan baru negeri yang dibentuk oleh parti-parti tempatan Sabah tanpa ada gabungan parti dari Malaya. Ada yang kata, di Sabah tiada kerusi PAS yang menang, adapun hanya adun dilantik. Macam mana mahu jadi Ketua Menteri Sabah? Kalau di Sabah, saya fikir jangan bermimpilah sebab kami di bumi Sabah ini sangat sensitif dengan parti PAS. Habislah, tidak boleh sudah jual sinalau bakas. Cerminlah muka tu dulu, hoi PAS. Jadi saya bukan nak memburukkan parti PAS, tapi kalau saya lihat tren politik di Sabah, memang akan ada penolakan yang besar terhadap parti PAS. Tapi kalau PAS nak bertanding, itu tidak masalah. Sekiranya undang-undang arahan ikuti, no problem. So kalau PAS nak bertanding, dipersilakan. Tapi apa yang saya nak kata, pada saya sendiri, bagi pemerhatian saya sendiri, pasti ada penolakan terhadap PAS. Tapi apapun belum coba, belum tahu. Apa pula komen Anda?